Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, pada kali ini kita masuk ke tema baharu, tema 8 iaitu ekonomi, keusahawanan dan pengurusan kewangan. Baik, tema ini melibatkan duit. Senang ceritanya tema ini melibatkan duit, wang, ekonomi, bidang yang melibatkan keuangan lah, duit, keusahawanan, perniagaan lah, dan pengurusan keuangan, cara urus wang. Itu tema kita pada kali ini. Baik, unit 22 iaitu ekonomi dinamik. Ekonomi tadi saya dah bagi tahu maksud dia bidang yang melibatkan keuangan lah, yang melibatkan duit lah, ekonomi. Apa maksud dinamik? Baik, dinamik ni maksud dia bertenaga atau berkekuatan. Kalau kamu tengok dalam kamus Dewan, apa maksud dinamik ni? Dia cakap bertenaga dan berkekuatan. Yang bertenaga, yang kuat, mampu membuat penyesuaian serta menerbitkan pembaharuan dan kemajuan. Itu dalam kamus Dewan lah. Baik, apa yang nak disampaikan, apa yang nak diceritakan dalam unit ini sebenarnya ekonomi yang kuat, ekonomi yang mampu berkembang. Itulah ekonomi dinamik. Okey, baik. Seperti biasa, pada awal minggu ini, kita nak meningkatkan kemahiran mendengar dan bertutur serta kemahiran membaca kamu. Baik, pada akhir sesi pembelajaran nanti, kamu perlu menyatakan 3 cara membantu keluarga berjimat cermat. Seterusnya, kamu perlu menjawab 5 soalan. 5 soalan pemahaman berkaitan dengan teks yang membicarakan tentang e-dompet. Apa benda e-dompet itu? Lepas ni kita akan bincang. Baik, terus ke muka surat 168, buku teks bahasa Melayu kamu. Dan kamu akan lihat ada satu maklumat bertajuk cara kami. Baik, Farisha dan rakan-rakan berbual melalui aplikasi WhatsApp tentang cara membantu keluarga berjimat. Baik, Farisha dia sembang, dia berbual-bual dalam grup WhatsApp tentang apa? Tentang cara membantu keluarga berjimat. Macam mana kawan-kawan Farisha ni bantu keluarga mereka. Baik, kita tengok screenshot. Kita tengok screenshot. Kamu sebut screenshot lah. Ataupun dalam bahasa Melayunya tangkap layar. Okey. Apa yang dibicarakan dalam grup kelas 5 Arif. Baik. Farisha dia tulis, dia tanya, dia tanya kawan dia dalam grup WhatsApp tu, apa yang dia tanya. Baik. Selamat sejahtera. Kawan-kawan, bolehkah saya tahu cara kamu membantu keluarga masing-masing berjimat? Farisha tanya kawan dia. Korang, macam mana korang tolong kawan macam mana korang tolong family korang ni berjimat macam gitulah. Kalau cakap depan-depan dia cakap macam tulah. Baik. Si Amira cakap apa? Amira kata, selamat sejahtera Farisha. Kasut saya yang masih elok tetapi sudah ketat untuk saya pakai
akan saya berikannya kepada adik saya. Maksudnya, cara Amira ni, kalau kasut dia, contohnya kasut. Amira ni kata kasut dia ketat. Dia tak buang kasut tu. Dia bagi adik dia pakai pula. Itu salah satu cara untuk bantu keluarga berjimat. Bukannya kalau kasut kamu dah ketat, buang, beli baru. Tidak. Bagi adik, beli baru. Lebih jimat. Itu Amira. Irfan. Apa pula cara Irfan? Baik, Irfan dia cakap, hai semua, saya pula membantu ayah saya menanam sayur-sayuran di belakang rumah. Lihatlah kebun sayur kami yang subur ini. Si Irfan ni, dia cakap dia tolong keluarga dia dengan tanam sayur belakang rumah. Dia buat kebun sayur belakang rumah. Dia siap upload, dia muat naik lagi gambar kebun sayur dia. Jadi kebun sayur dia tu selain untuk dia sendiri makan, keluarga dia makan, dia boleh jual. Bila jual, di situ sudah ada proses jual beli. Maksudnya dia dapat duit lah daripada hasil sayur yang ditanam itu. Itu Irfan. Baik, kita tengok Rubini. Rubini. Macam mana Rubini tolong family dia, keluarga dia berjimat cermat. Amboi, seronoknya. Dia cakap macam tu. Saya juga ingin berkongsi cara kami. Saya dan adik ke sekolah pada setiap hari dengan berkongsi dan bergilir kereta dengan jiran kami. Baik, Rubini, cara dia bantu keluarga dia berjimat dengan bergilir kereta dengan jiran dia. Maksudnya kalau hari ni Rubini dengan adik naik kereta bapak dia, dia ajak jiran dia sekali naik kereta bapak Rubini ni pergi sekolah. Esoknya Rubini dengan adik ni tumpang pula kereta jiran dia tadi. Dia gile-gile macam tu. Ini pun satu cara yang bagus untuk berjimat. Gile-gile dengan jiran. Hari ni kereta kamu, esok kereta saya, esok lusa motor saya, tulat motor kamu. Bergile-gile macam tu. Bagus. Baik, apa pula Syufun buat? Macam mana Syufun bantu keluarga dia? Kita tengok. Saya pula membawa bekal makanan ke sekolah pada setiap hari. Kami dapat menjimatkan perbelanjaan harian. Syufun ni dia pergi sekolah, mungkin dia tak dapat RMT lah. Jadi dia bawa bekal makanan sendiri. Jadi dia tak perlu bawa duit ke sekolah. Dia bawa bekal yang mak dia kasih je. Dia bawa bekal makanan siap-siap. Jadi dia tak perlu pun bawa duit. Bawa makanan, bawa minuman. Jadi di situ sudah jimat. Dah tak perlu keluarkan duit lagi dekat kantin. Kemudian si Amira ni tanya. Farisha, bolehkah kamu berikan pandangan tentang amalan-amalan berjimat kami? Si Amira ni dia tanya Farisha, apa pandangan kamu tentang amalan berjimat kami ni? Apa Farisha jawab? Apa yang Farisha jawab? Itu kamu kena fikir sendirilah. Cuma menerusi sesi pembelajaran ini, saya nak kamu nyatakan, sebutkan 3 cara kamu bantu keluarga kamu untuk berjimat cermat. Macam mana cara kamu bantu keluarga kamu sendiri untuk berjimat cermat? Macam mana? Fikirkan 3 cara kamu. 3 cara yang boleh kamu buat untuk bantu keluarga kamu berjimat cermat. Seterusnya, selak muka surat 169 dan kamu dapat lihat ada satu teks perbualan bertajuk pembelian tanpa tunai. Pembelian tanpa tunai ataupun kamu sebut beli tak guna duit lah, tak guna cash.
Tak bawa duit pergi kedai. Itu maksud pembelian tanpa tunai. Baik, Farisha menonton berita tentang pembelian tanpa tunai. Farisha ni dia menonton berita menonton berita tentang pembelian tanpa tunai dalam televisyen. Kemudian Farisha ni berbincang, dia bercakap dengan mak ayah dia. Tentang apa? Tentang apa yang Farisha bincangkan dengan ibu dan ayah dia. Baik, kita tengok apa yang Farisha tanya kepada bapa dia. Ayah, apakah maksud pembelian tanpa tunai? Pernahkah ayah menggunakan kaedah pembelian ini? Si Farisha tanya bapa dia. Apa maksud pembelian tanpa tunai ni? Ayah pernah guna ke kaedah beli tak guna duit ni? Si Farisha tanya. Kemudian bapa dia jawab apa? Ayah dia jawab apa? Pembelian tanpa tunai ialah kaedah melakukan transaksi barangan dan perkhidmatan melalui sistem pembayaran elektronik atau dalam talian. Kita pernah menggunakan kaedah ini semasa berbelanja di Bazar Ramadan Kampung Baru. Mudahnya, ayah dia cakap, pembelian tanpa tunai ni sebenarnya pembelian tak guna duit lah, tak guna cash money lah, tak guna tunai. Kita bayar melalui sistem kita bayar melalui aplikasi. Aplikasi dalam talian. Kemudian bapa dia cakap, kita pernah guna kaedah ni masa kita pergi bazar Ramadan Kampung Baru. Dia cakap dekat Farisha. Kemudian mak Farisha ni dia bercerita panjang lebar tentang e-dompet. Mak Farisha ni dia bercerita panjang lebar berkaitan e-dompet. Apakah e-dompet ini? Baik, e-dompet ni sebenarnya saya yakin dan percaya ramai dalam kalangan kamu mengetahui tentang e-dompet ini. Mudahnya, e-dompet ini, kalau pada peranti kamu, pada telefon kamu, kamu dah install e-dompet. Contohnya e-wallet, apa lagi Tashenggu, apa lagi GrabPay. Itu contoh aplikasi e-dompet. Maksudnya dompet tu beg duit lah. Dompet tu beg duit. E-dompet tu apa? Elektronik beg duit. E-dompet. E-beg duit. Maksudnya kamu tak payah lagi bawa beg duit pergi kedai. Bawa telefon je. Bawa telefon dah boleh masuk kedai. Macam tu e-dompet. Cara e-dompet ni pula macam mana? Kita kena tambah nilai. Ataupun dalam bahasa mudah lah, dalam bahasa kamu lah, kena top up. Lepas kita install e-dompet tu, kita dah dah sign in apa semualah. Dah lengkapkan butiran yang sepatutnya. Kemudian kita top up e-dompet kita tu. Kita katakanlah kamu install e-dompet pada telefon kamu. Kemudian kamu top up RM100 dalam e-dompet kamu. Jadi kamu pergi kedai tak payah lagi bawa beg duit. Nanti nak bayar, scan je. Scan je nanti dekat cashier tu, dekat kaunter bayaran tu nanti. Nanti yang tukang jaga cashier tu, yang jaga kaunter tu, dia scan, dia imbas je telefon kamu. Nanti katakanlah kamu dah top up RM100 dalam e-dompet. Kamu beli aiskrim, beli air, beli jajan, beli barang yang mak kamu kirim, kira-kira jumlah semua adalah dalam RM70. Kamu top up RM30. Kamu top up RM100. Kamu beli barang tadi, dah imbas, dah scan RM70. Jadi, abang atau akak dekat kaunter bayaran tu nanti, dia scan, dia imbas
telefon kamu, pap, RM70 tu nanti dia sedut. Kononnya dia sedut lah, bukannya dia sedut macam tu, tidak lah. Maksudnya lepas dia scan tu nanti, baki kamu tadi ada 100, lepas scan nanti hilang. Dia akan tarik RM70 kamu. Jadi kamu ada baki lagi RM30. Itulah macam mana e-dompet ni berfungsi. Kena top up dululah. Kalau tak top up dalam tu tak ada duit lah. Kita beli, kita guna duit. Cuma duit digital maksudnya. Kita tak guna cash money. Kita tak guna duit tunai. Tak guna wang kertas tu, tak. Dan saya yakin dan percaya ramai dalam kalangan kamu ni pernah guna ataupun pernah tengok orang guna e-dompet ini. Baik, kalau kamu nak tahu dengan lebih lanjut berkaitan e-dompet, kamu perlu faham teks perbualan ini, terutamanya apa yang dicakap oleh Ibu Farisha. Dalam teks perbualan ini jelas dia hurai berkaitan e-dompet. Macam saya sendiri, saya guna e-wallet. Jadi saya masuk kedai, saya tak bawa beg duit. Saya hanya bawa telefon dan juga kunci kereta sahaja atau kunci motor. Jadi saya masuk kedai, saya kunci kereta saya kunci motor saya. Saya masuk kedai bawa telefon, ambil barang. Masa bayar tu nanti imbas telefon saya, scan telefon saya, nanti dia tolak. Adalah baki-bakinya. Macam kita jual beli biasa, cuma kita tidak gunakan kaedah tunai. Kita tidak bagi wang kertas atau shilling kepada penjual. Itulah maksud e-dompet. Saya harap kamu fahamlah. Baik. Di sebelah kanan itu ada 5 soalan pemahaman yang perlu kamu jawab. Kalau kamu berjaya menjawab 5 soalan pemahaman yang disertakan ini, maksudnya kamu fahamlah apa itu e-dompet. Soalan pertama, apakah maksud pembelian tanpa tunai? Ada dalam teks perbualan. Nyatakan 2 kelebihan menggunakan e-dompet. 2 kelebihan menggunakan e-dompet boleh cari dalam teks perbualan. Ketiga, mengapakah e-dompet dikatakan lebih selamat berbanding tunai? Kenapa dikatakan e-dompet ni lebih selamat? Ada juga dalam teks. Yang keempat, sebutkan 2 aplikasi yang menggunakan sistem e-dompet. Saya nyatakan tadi. Saya dah sebut tadi. 3 tak silap saya sebut tadi. Kemudian 5, tunai atau e-dompet. Manakah menjadi pilihan kamu? Mengapa? Kalau kamu nak pergi kedai. Kamu nak guna tunai ke nak guna e-dompet? Kalau kamu kata nak guna tunai, nyatakan sebab. Kalau kamu kata nak guna e-dompet, nyatakan sebab. Kalau kelima-lima ini kamu berjaya menjawab dengan baik, maksudnya kamu faham apa itu e-dompet. Mudah sahaja. Baik, itu sahaja untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Jadi, saya harap apa yang diterangkan kepada kamu dan apa yang diminta untuk kamu laksanakan, kamu dapat buat dengan baiklah. Jadi, kita berjumpa pada sesi pembelajaran akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.